Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penuntut ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 9 hari bulan 9 1443. Jangan terkejut, 99. Maknanya bulan Ramadan ni bulan yang ke-9. Syawal bulan 10. Kena pandailah. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Fussilat. Surah Fussilat ayat bermula dari ayat 9 hingga ayat 12. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan, mencela puak-puak kafir yang tidak mahu beriman, walaupun dia tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi masih lagi mereka tak mahu terima. Dia duk main dengan syirik dia, dengan kekufuran dia. Maka Allah nyatakan dalam ayat ini, Allah jadikan bumi dalam 2 masa, dan 2 masa lagi diciptakan segala perkara, segala rezeki, segala keperluan manusia, kemampuan makhluk lain. Kemudian diciptakan langit juga dalam 2 masa. Makna semua tu 6. Fi sittati ayyam. Kemudian itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada kita, bahawa Allah Ta'ala Maha berkuasa. Timbul lagi soalan, kenapa dia tidak kun fayakun? Kenapa ada 6 masa? Ini kita akan belajar dalam fawaid nanti, bahawa Allah nak didik hamba dia, jangan gopoh, jangan nak cepat, jangan belorat. Setiap benda tu ada tempoh dia. Daripada kahwin nak boleh anak, paling awal pun 9 bulan baru boleh. Tapi jangan aku panggil jangan apa? Jangan belorak. Kelantan kata jangan belorak. Mana jangan gopoh. Kita kerja kena tenang-tenang, aman damai. Barulah kita akan ada ketenangannya, insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, alhamdulillah dalam siri yang lepas kita sudah mengenali secara ringkasnya intisari kepada isi kandungan surah Fussilat. Surah Fussilat ini mengandungi 54 ayat dan beberapa isu topik yang Allah Ta'ala bincangkan dalam surah ini. Topik yang pertama yang telah kita bincangkan tentang Al-Quran. Kitabun Fussilat, detail, terperinci huraiannya. Cuma kalau kita tak faham tu cerita lain. Yang dipahami oleh ulama, Nabi SAW faham, para sahabat faham, ulama-ulama besar juga faham. Kita yang kemudian ni kena belajar, berusaha untuk memahami Al-Quran. Jangan kata tak ada harapan dah saya. Apa dia cakap tak ada harapan? Kita jangan putus harap kita dari rahmat Allah Azza wa Jalla walaupun sudah berumur. Mari kita mula dengan baca ayat yang kita nak tafsir ini. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, edisi Jawi, muka surat 1040. 1040. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون
لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Tamaklah ayat yang kita huraikan dalam ayat ini insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, balik kita kepada ayat 9. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pelajar, para jemaah sekalian, bila kita jumpa nama Nabi, sama ada ditulis selawat atau tidak ditulis, kitalah yang akan membacanya. Yang kata dia tak tulis, saya tak baca, lah. Termasuklah penterjemah kita pun bila jumpa dengan nama Nabi, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Atau kita dengar orang lain bercakap, dia tak sebut sallallahu, kita selawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Sebab itulah kelebihan kita, bila kita dengar nama Nabi kita berselawat, bila kita dengar sunnah Nabi kita cinta, dan kita beramal dengan dia. Jadi orang ada setengah orang ni dia tak sibuk nak saya bahas sunnah Nabi, dia sibuk nak saya bahas sunnah tok ayah dia buat susunan ibadat itu. Kita kata jangan, rugi kita para jemaah sekalian kalau kita tinggalkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah patut kamu kufur ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Kalau kita belajar bahasa Arab, yaumai itu makna 2 hari. Biasa dia terjemah 2 masa. Lama mana Allah yang mengetahui. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Mu tahu Allah Ta'ala Maha berkuasa menciptakan bumi dalam 2 masa. Kamu pergi sekutu dengan makhluk lain. Kenapa? Ayat dipanggil ayat ini templak, mencela, marah, kritik kepada puak-puak kafir. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, yang demikian sifatnya Allah itu, dan kekuasaannya ialah Allah Tuhan sekalian alam. Tengok pelajar, munasabatul ayah, tengok nota di bawah 15
64. Dia kata apa? Mulai ayat ini ditegaskan bahawa Allah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dalam beberapa masa yang berperingkat-peringkat. Tiap-tiap satu masa Allah jua yang mengetahui qadarnya. Ada siapa tahu? Itu huraian ayatnya. Dari sudut munasabah kita tengok. Setelah Allah SWT perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda menyatakan bahawa innama ana basyarum mislukum. Aku ni manusia macam kamu juga. Makan, minum, tidur, bangun, ada isteri, ada anak. Tetapi aku diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Aku diwahyukan oleh Allah supaya menyembah Tuhan yang esa, yang satu. Maka kemudian dibawa selepas pada itu menunjukkan Allah Ta'ala bawa mari ayat ini tempelak kepada puak kafir yang nak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan perkara yang lain. Jangan. Dan Allah Ta'ala sebut juga dalam ayat yang lepas tentang tak cerdiknya puak kafir yang kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat yang kita baca hari ini Allah tunjuk bukti dan tanda bahawa Dia yang maha berkuasa, makhluk-makhluk ini duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka marilah ayat yang kita baca ini. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal ard fi yawmaini. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya pergi tanya puak kafir, adakah kamu kufur, kamu syirik terhadap Allah yang menciptakan bumi yang begini besar, yang begini luas, daripada tak ada kepada ada dalam 2 masa. Mu nak lawan apa? Berhala mu siapa buat? Toko-toko batu, toko kayu tu mari daripada mana? Wa taj'aluna lahu andada, kamu pula jadikan sekutu bagi Allah, ay nuzara wa amsal, ada benda sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak banding dengan Allah. Kerana itulah Nabi salah ajar kepada kita, wa iza sta'anta. Tulis ni para pelajar, hadis Ibnu Abbas yang panjang. Nasihat Nabi, wasiat Nabi kepadanya, Nabi kata wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta dengan Allah, kalau kamu minta pertolongan Allah. Ni ada orang mari pening kepala tak faham. Pergi duduk mengajar ke masyarakat, dia kata apa? Dia kata kita ni kalau tak boleh minta dengan Allah, kalau tak boleh minta dengan makhluk, makna kita akan jadi kafir, akan jadi musyrik belaka. Sebab kita nak makan minta dengan mak kita. Mak, saya nak nasi. Bila pergi mahkamah kita tak pandai bercakap, kita minta peguam bercakap. Kita kata bercakap tu biar betul. Mentang lawak puasa bercakap merapu tak makan ke. Kita kata ini dalam perkara pergantungan hati. Permohonan yang di luar kemampuan. Adapun perkara biasa, minta nak makan, minta peguam, minta orang buat rumah, itu rutin kehidupan. Jangan duduk campur aduk, jangan kelirukan masyarakat. Kerana dia nak minta dengan orang mati, dia cari dia pusing sana kona sini, semata-mata kerana nak mengharuskan apa yang dia buat. Kita kata jangan duduk pening kepala. Jadi Allah SWT ni tengok, Nabi sebut Allah Ta'ala yang maha berkuasa, tiba-tiba kamu pergi sekutu dengan Allah. Mana dalam perkara-perkara yang di luar kotak, di luar kemampuan. Macam pergi minta dengan berhala, minta ni. Buat apa? Berhala mana ada kuasa? Berhala kalau suruh buat rumah pun tak boleh. Suruh masak nasi pun tak boleh. Jadi kita kata jangan kepeningan. Kita tak boleh minta dengan makhluk dalam perkara yang tidak ada power dia. Habis-habis lagi orang sudah mati. Pergi duduk kacau dia lagi. Buat apa? Orang mati ni orang pergi doa untuk dia. Pergi berdoa daripada minta dengan dia. Jangan terbalik. Itulah kadang-kadang kita ni bila nak tegakkan hujah, terpaksa kena nampak tidak cerdik kita dalam berhujah. Barulah berjadi.
Kalau hak cerdik itu hak ikut dalil, hak ikut sunnah orang nampak cerdik. Baik. Zalika Rabbul Alamin. Sifatnya dan kekuasaannya ialah, yang demikian sifatnya dan kekuasaannya ialah Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala pemilik alam ini, dialah yang menciptakan, dialah yang menyusun atur, dialah yang memberi rezeki dan segala perkara yang berkaitan dengan keperluan dia diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah anak kata jangan keliru. Jangan keliru. Minta dengan makhluk, minta dengan peguam, itu biasa, permintaan biasa. Yang kita kata dalam perkara yang tidak ada kemampuan manusia. Macam kita doa dalam bab doa. Kenapa pergi doa minta dengan orang mati? Minta dengan Allah Taala yang Maha berkuasa. Itu yang dikatakan yang dikatakan keperluan mempelajari tauhid, akidah itu biar jelas. Baik. Sekarang ni Allah Taala nak perkenalkan dia, nak tunjuk bukti kekuasaan dan keesaannya sebagaimana dalam ayat yang berikut, ayat yang ke-10. Tadi Allah sebut dia buat bumi dua masa. Sekarang ni susunan di atas bumi pula apa? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan Allah menjadikan di bumi, atas bumi, gunung ganang yang menetapnya tersergam tinggi di atasnya. Jadi Allah jadikan gunung ganang. Sebab apa dia buat gunung? Supaya dia tetap, bumi ni tak bergoyang. Masa jadi awal dulu lagi lah, bumi tu tak bergoyang. Kalau tidak, jadi macam duduk atas kapal kita, atas perahu, duduk atas rakit, mana boleh kan? Itu masalah kita sekarang ni. Wa baraka fiha, tengok pelajar. Wa baraka fiha, serta ia melimpahkan berkat padanya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan Allah menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya. Seqadar yang menyamai hajat yang diminta, yang dikendaki oleh keadaan mereka. Sawa fi arba'ati ayyam, semua berlaku dalam 4 masa. Sawa'an lis-sa'ilin, sawa'an lis-sa'ilin, sekadar menyamai hajat. Dalam 4 masa itu semuanya berlaku dalam 4 masa tepat, tidak kurang, tidak bertambah. Sawa'an lis-sa'ilin, bagi orang yang bertanya, inilah jawapan dia. Tak tahu kenapa dia terjemah bebas macam tu. Tengok para pelajar sekalian. Dalam ayat ini Allah Ta'ala tunjuk kepada kita 3 perkara ajaib. Tanda di ayat yang kita baca. Salasat anwa' minas sun'il ajib wal fi'lil badi'. Bila Allah Ta'ala ciptakan bumi 2 masa, kemudian diciptakan 3 perkara lagi yang ajaib dan susunan yang begitu mantap. Apa dia? Tulis pelajar. Yang pertama, wa ja'ala fiha rawasiya. Allah jadikan di atas bumi itu rawasi, bukit-bukit, gunung ganang, jibalan sawabit, yang kukuh, yang kuat sebagai pengimbang. Sebagai pengimbang. Tengok dalam surah An-Nahli ayat 15, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah letak atas bumi itu rawasi, bukit-bukit sebagai pengimbang. Dalam surah An-Naba ayat 6 dengan ayat 7, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah jadikan bumi itu sebagai tempat tinggal, bukit-bukit sebagai autad, penyacang. Macam kita kat orang panggil pengimbang, letak supaya bumi tak gerak. Satu. Yang kedua, keajaiban yang kedua,
wa baraka fiha. Apa dia baraka fiha? Serta ia melimpahkan berkat padanya. Apa dia berkat? Tengok nota di bawah. Allah limpahkan berkat di bumi, yakni dengan benda-benda yang banyak faedahnya, seperti tanam-tanaman, hidup-hidupan, dan berbagai-bagai khazanah bumi, serta memakmurkannya dengan umat manusia. Jadi Allah kata, aku beri keberkatan kepada bumi itu. Kan? Dua perkara dia bagi. Allahu Akbar. Semua benda dalam masa kebaikan. Yang ketiga, wa qaddara fiha aqwataha. Dan Allah menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya. Penduduknya fi arba'ati ayamin, dalam 4 masa juga, sawa'al lis-sa'ilin, sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikenaki oleh keadaan mereka. Semua yang berlaku itu 4 masa, tak lebih tak kurang. Tengok nota di bawah. Apa huraian dia dalam perkataan 4 masa itu, apa huraian dia? Dalam 4 masa, ini pentingnya pelajar pegang tafsir pimpinan Ar-Rahman, baru kita sama, terjemahannya sama, ketika ada huraian di bawah juga sama. Dalam 4 masa, yakni Allah Ta'ala menciptakan bumi dalam 2 masa, seperti yang tersebut dalam ayat 9, dan menciptakan gunung ganang dan segala isi bumi, seperti yang tersebut pada ayat ini, dalam 2 masa. Jadi 6. Jumlahnya 4 masa. Semua itu jadi 4. 2 bumi, 2 atas bumi. Kemudian diciptakan langit dan segala isinya dalam 2 masa. Jumlahnya 6 masa. Hakikat ini disimpulkan dalam ayat-ayat Quran yang lain, seperti yang tersebut pada ayat 3 surah Yunus. Maksudnya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Jadi dia simpulkan secara ringkas ayat itu 6 masa. Dalam 6 masa. Kita tak tahu masa tu panjang mana. Ahli tafsir kata Allahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi kalau kita cari cerita Israiliyat, adalah dia punya jawapan. Dan kita rasa pun kita tidak perlu pada cerita-cerita Israiliyat dalam perkara-perkara yang besar yang menyentuh perkara ini. Tidak perlu sangat. Baiklah. Tengok ayat 11. Selesai di bumi 2 masa, berkat dan keperluan-keperluan manusia diciptakan pokok kayu apa benda 2 masa. Sekarang ni kita naik ke angkasa lepas. Kita naik ke atas pula. Tengok ayat 11. Thumma istawa ila as-samai wa hiya dukhan. Kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Tuhan pun nak ciptakan langit pula. Wa hiya dukhan, sedang langit itu masih berupa asap, wak. Tak ada lagi. Gelap gitu wak. Kan? Dia kata dukhan, asap. Ataupun wap dia panggil. Faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintahku, sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Langit dengan bumi, ikut perintahku. Allah Ta'ala berfirman, qalata atayna ta'i'in. Keduanya menjawab, kami berdua sedia menurut, patuh dengan sukarela terhadap apa? Terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala tunjuk
cepat masa dia buat langit, benda-benda atas lah, sebelah atas. Langitnya dan sekitar-sekitar dia lah, cakrawala dia tu. Kemudian bila Allah cipta, Tuhan kata, mu nak ikut aku dengan baik ke dengan paksa? Langit dengan bumi jawab, ataina ta'i'in, kami ikut dengan taat. Sekarang ni semua langit dengan bumi ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Allah buat matahari, buat bulan, fi falakin yasbahun, semuanya ikut jalan masing-masing, tak ada aksiden. Nah, kita makhluk ni buat jalan raya, kereta api pun belaga, kereta api yang ada di atas rel, yang dikawal ketat, bertembung boleh, mati. Nak kata apa, musim-musim PKP ni. Jadi kita kata itulah kehendak Allah Azza wa Jalla, semuanya akur, patuh. Kita manusia yang belajar ni pula tak nak patuh. Ajaib wallah. Inilah di antara makhluk yang ajaib, tahu kebenaran, tak mau mengikut, tidak mau patuh, dan akur dengan kebenaran yang diberi oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di sini timbul tentang bagaimana makhluk-makhluk ni ada kehendak, ada kemahuan. Biasanya kemahuan ni manusia aja. Kita kata kita ni bila berdepan dengan benda gaib, bila berhadapan dengan apa yang dicerita oleh Allah Azza wa Jalla, bumi dengan langit pun Tuhan kata ataina ta'iin. Kenapa kita orang yang beriman tak mahu menerima wahyu Allah Ta'ala? Ta'iin, mustaslimin, dengan penuh ketaatan dan akur dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, jangan kita bimbang, jangan kita duk cari pusing sana pusing sini. Semata-mata kita kena ikut kehendak Allah Azza wa Jalla, bukan kita putar ayat Allah ikut kehendak kita. Jangan. Jadi sekarang ni orang putar sana putar sini, semata-mata nak membenarkan apa yang dia nak benarkan, ia menyebabkan menimbulkan keceraduan. Baik, kita pergi kepada ayat yang terakhir dalam siri ini. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Lalu Allah menjadikan 7 langit. Langit 7 lapis. Dalam 2 masa. 2 masa je. وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. Dan Allah memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluannya masing-masing. Langit, ni cara hidupmu. Bumi, ini cara hidupmu. Tuhan bagi perintah. Allahu Akbar. Jadi dalam surah Al-Baqarah ada menafsirkan ayat ini. Tanda pelajar. Surah Al-Baqarah ayat 29. Allah kata apa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Allah yang menciptakan bagi kamu semua di atas muka bumi. Kemudian istawa ila sama, dia menuju ke arah langit, dan memerintahkan juga fasawwahunna sab'a samawat. Allah ciptakan 7 langit yang begitu mantap. Masya Allah, tabarakallah. Itulah ayat yang kita bincang. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Allah Ta'ala telah perintahkan bagi setiap langit itu, langit 7, apa yang dikehendaki daripada susun atur dan pentadbiran. Semuanya kena ikut kehendak Allah Azza wa Jalla, jangan ikut kehendak sendiri. Kalau masing-masing ikut kehendak sendiri, hancur lama dah dunia ini. Punya aksiden lah belaga, bala hangit kata orang. Akhir sekali, kemudian Allah kata, وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Dan kami hiasi langit yang dekat, dia panggil langit dunia. Pelajar tulis, langit dunia ni makna langit yang paling bawah sekali. Bumi naik, jumpa langit mula-mula itu, namanya langit dunia.
Dunia itu maknanya yang paling dekat dengan kita. Itu makna dunia. Dan kami hiasi langit yang dekat pada pandangan penduduk bumi dengan bintang-bintang yang bersinar cemerlang, serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya, sama ada dipelihara dari sudut fizikalnya, daripada runtuh, daripada jatuh, daripada pecah, atau kawalan pemeliharaan tentang keadaan, iaitulah langit itu dikawal, puak-puak jin-jin syaitan tak boleh naik lagi mencuri dengar apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat. Dan Allah kata, aku jadikan langit itu, aku jaga dia. Jaga dengan apa? Tengok ni. Dalam suratul Hijri, tulis surah Al-Hijri ayat 16 hingga 18, Allah ceritakan langit itu dikawal daripada di-attack oleh puak-puak syaitan dengan jin. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. Kami jadikan di langit itu ada perhiasan bintang-bintang. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. Kami jaga langit itu daripada dicuri. Puak-puak syaitan ni mencuri, naik dengan maklumat. Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Ada juga jin yang terlepas dengar. Bila dengar, dia nak balik maklumat ke bumi, dia dipanah oleh syihab, taik bintang orang panggil. Ada yang terlepas. Terlepas itulah dia balik ke bumi, dia cerita kepada ahli-ahli nujum, ahli sihir, ahli kelentong. Dia cerita apa? Akan berlaku sekian-sekian. Sekali kata Nabi sallallahu jin tu dia betul sekali, dia bohong berapa? 100 kali bohong. Sekali dia betul, 100 kali lagi dia tipu. Jangan dia percaya. Ni kita ni percaya hangit. Saya ni sakit. Kenapa? Dibuat oleh fulan. La. Tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana bomoh ahli-ahli ruqyah yang berani menuduh orang, tinggalkan, itu perbuatan yang tidak baik. Sebab dia akan timbul perbalahan. Dia ni jahat ni. Tak sangka lah baik orang, warak, tapi jahat. Mula kita sangka buruk pada orang tu, orang ni. Padahal kadang-kadang tak ada kena mengena dengan jin, syaitan, dengan sihir. Penyakit yang kita sakit tu kerana sakit. Kalau pergi hospital, doktor bagi ubat. Tapi dia bomoh ni, dia suka tuduh orang. Sebab itu permainan syaitan. Permainan syaitan nak apa? Nak melaga-lagakan orang. Penutup ayat ini Allah kata, "Dzalika taqdirul azizil alim." Demikianlah ketentuan Allah yang maha berkuasa lagi amat mengetahui. Ai zalika sya'nul azimul badi'. Apa yang telah kita sebut, eloknya penciptaan, comelnya susunan, agungnya, besarnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala itu, comelnya bintang-bintang, semua itu dengan takdirul azizil alim, dengan ketentuan yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. Jadi bila Allah Ta'ala yang maha mengetahui, ia menciptakan, maka dua perkara di sini kita kena tanda ni pelajar. Yang pertama, bila kita kata Allah yang maha mengetahui, yang menciptakan, kita yakin dan percaya penciptaan itu molek, kukuh, kuat. Yang kedua, bila kita kenal Allah Ta'ala Al-Alim, Allah Ta'ala maha mengetahui, maka ayat ini menjadi pasak, piling ke dalam hati kita. Tak berani kita nak buat mungkar dengan maksiat. Sebab apa? Sebab Allah Alim, mengetahui segala perkara yang kita lakukan. Yang kita jadi mudah goyah, mudah koyak ni sebab apa? Sebab kita dipanggil on off, mata lampu jalan, berkelip la. Waktu kita belajar sifat Allah Ta'ala mengetahui, kita tak berani buat maksiat. Lepas belajar lupa, gomoh pula. Na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada al-fawaid al-ilmiyah wat tarbawiyah.
Tamaklah kita perbincangan tentang kuasa Allah Ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, langit dan segala isinya dalam masa 6 masa. Sittati ayam, 6 masa. Tamaklah kita. Sekarang ni kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke mengutip 5 faedah yang boleh kita ambil dalam ayat ini, insya-Allah. Tulis ni pelajar. Yang pertama, ayat 9, qul a innakum latakfurun billadzi khalaqal arda fi yawmain. Allah Taala perintahkan, Nabi tanya kafir, "Hei puak kafir, adakah kamu nak kufur dengan Allah, pencipta langit, pencipta bumi dalam masa 2 hari yang begitu agung ni? Mu kufur?" Tulis ni pelajar. Dalilun, ayat ini menjadi dalil bahawa kewajipan seorang mukmin i'lan, menyatakan kufurnya orang yang kufur. Kita kena nyatakan. Kita kata perbuatan sekian-sekian menjadi kufur. Dengan burhan, dengan bukti yang nyata. Seperti pergi sembah kepada makhluk-makhluk. Kita kata itu kufur perbuatan itu. Syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Pergi minta kepada makhluk-makhluk. Pergi doa minta dengan dia, buat permohonan. Kita kata ini perbuatan yang salah. Kita pergi minta dengan mak kita minta makan, apa salahnya? Siapa dia kata boleh jadi salahnya? Pergi minta tolong kawan angkat barang, tukang rumah, buat rumah. Mana ada salah? Itu permohonan biasa. Yang salahnya pergi minta dalam perkara yang tidak ada, tidak hak, kecuali macam dalam bab doa. Doa untuk ibadat, kenapa pergi minta dengan makhluk? Minta dengan Allah. Jadi ayat ini juga mengatakan bahawa la tajuzu mudahanatul al-kufar. Tidak harus kita bermuka-muka dengan orang kafir. Apa makna bermuka-muka? Tulis. Apa makna mudahanah? Mudahanah makna sukutul insan an maksiatil asi. Kita diam. Kalau tengok orang buat maksiat, kita diam. Biasalah tu. Dunia nak kiamat. Jadi mencari alasan-alasan. Tak mau, untuk tidak mau menegur, jangan sama sekali. Maka dalam ayat ini tak boleh mudahanah. Dalam bahasa sekarang ini diguna sebagai mujamalah. Mujamalah tu orang panggil ambil hati, jaga kawan, ataupun almanah, dia panggil sekular. Sekularisme ni, ini bahaya sekali. Pokok sekular ni dia kira bebas. Kita peduli apa hak agama ni, hak dunia, tak, dia pisahkan antara hak dunia dengan hak agama. Maka timbullah golongan mudahanah ni, golongan sekular, golongan pluralisme, sama je agama ni nak baik belaka, golongan liberal. Jadi ini bahaya macam kita sekarang ni. Dulu kita kata satu perbuatan ini haram. Kumpulan ini haram. Sebab apa? Sebab dia duk main gosok kubur. Dia duk minta dengan benda pelik-pelik ajaran dia. Tapi kerana nak mujamalah. Ini dipanggil mudahanah ni, mujamalah. Nak jaga hati seseorang yang berminat dengan benda ni, kita pun tukar kona sana sini, nak suruh jadi harus supaya boleh ini semua ni dipanggil mudahanah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar, innakum latakfurun. Kalau benda yang salah kita sebut salah. Jangan duk mudah-mudah. Maka dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang kejadian langit dalam masa berapa? 2 masa. Kejadian bumi 2 masa. Kejadian di antara keperluan manusia juga 2 masa. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Berapa masa yang kita ada, kita kata Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau kita duk korek lagi pun tak jumpa jari. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Qauluhu ta'ala waja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Tengok ayat yang sama. Waja'ala fiha ayat 10.
Dan Allah menjadikan di bumi itu gunung ganang yang menetapnya tersergam tinggi min fawqiha, di atas dia. Kalau nak kira bukit ni duduk di bumi, tapi kenapa Allah Ta'ala khususkan min fawqiha, atas bumi, di atas dia? Sebab bukit itu tinggi. Ada yang 1 kilometer dia punya tinggi, ada yang lebih lagi. Panjang dia punya, nak naik bukan senang. Maka di sini kata dia ada, ulama kata ada beberapa faedah. Beberapa faedah kenapa Allah sebut min fawqiha. Bumi dari atas, bukit di atas bumi. Sedangkan bukit itu duduk di bumi. Ada beberapa faedah tanda yang pelajar. Yang pertama, nak mengambil suatu gambaran pemandangan yang indah, yang comel. Kita ni suka kata kalau tengok bukit, oi. Kita tengok gunung Setong, air terjun itu pun comel dah. Bagaimana kalau gunung-gunung yang cantik di negara-negara lain, kan? Comel, menghijau, mari musim salji, suluj, penuh dengan salji. Ui, ya Allah comelnya kita. Macam-macam bukit dah. Dia panggil bukit api. Bukit yang keluar api itu hitam. Bukit macam-macam bentuk warna. Kalau orang pergi Mekah dia dengar cerita pelik, dia kata bukit di Madinah ni merah, bukit Uhud. Sebab apa merah? Sebab darah syuhada. Kita kata la ya akhi, syuhada bukan perang atas bukit, dia perang di celah bukit tu. Dan ni orang sebarkan bukit warna-warni tu panjang. Baik. Yang kedua, faedah yang kedua, zuhur hadir rawasi. Terserlahnya bukit bukau ini untuk nak menyatakan kepada manusia hikmah Allah Azza wa Jalla. Aku buat bukit ni supaya menjadi pengimbang, bumi tak bergoyang. Dua. Apa lagi yang kita kata? Banyak lagi. Yang ketiga, atas bukit itu banyak faedah-faedah. Banyak lagi manfaat-manfaat yang Tuhan buat. Bila mari panas, mari orang duduk tepi bukit, teduh. Pagi sini, panas sini. Dia tempat bagi keadaan. Dan di celah atas bukit pula ada gua. Boleh berehat dalam tu. Waktu mari hujan, mari ribut, mari taufan, kita boleh masuk dalam gua berehat. Pelik. Dalam gua tu pula macam-macam benda ada. Makanan pun ada. Apa dia mari? Madu ni. Bis. Mari buat rumah di situ. Baru ni anak pergi ke ni dia panggil gua ikan. Orang buat pelancong yang ke Dabun tu. Di gua ikan tu penuh dengan ni madu-madu ni duduk gatal di bukit. Allahu akbar. Macam-macam pelik. Banyak lagi lah rahsia-rahsia bukit yang kita pergi. Di antara benda pelik lagi yang berlaku di bukit itu ada sumber airnya di situ. Ada bukit yang terbelah, keluar air terjun. Macam air terjun kita tu. Jadi sumber air, tempat simpanan air di mana? Di atas bukit. Itu tangki air manusia. Banyak lagi nak tengok. Banyak lagi lah. Cukuplah tanda setakat tu dulu. Kita kata bukit itu mengandungi apa? Mengandungi hikmah yang besar. Kenapa Allah sebut ayat ini? Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Ulama tadabbur ni dia ambil min fawqiha saja, setengah jam kita boleh sarah tentang kelebihan bukit. Masya-Allah tabarakallah. Cukuplah kita kata kita mendaki bukit, kan? Bukit itu satu. Kenapa Allah Taala khususkan min fawqiha? Kita boleh berhenti di sini 1 jam, 2 jam, kita kaji tentang kedudukan, keindahan bukit. Pengkaji bukit, geologi ke apa benda, boleh syarah ayat ini min fawqiha dengan begitu panjang lebar. Baik, yang ketiga. Ayat yang ke-10. Wa qaddara fiha aqwataha. Allah kata apa? Aku telah tetapkan makanan-makanan keperluan hidup manusia. Qaddara fil ardi aqwataha. Jadi Allah Taala jadikan di atas muka bumi ini sumber makanan manusia mengikut tempat. Dengar ni. Mengikut tempat. Negeri kita, istimewa kita sini apa dia? Durian, contohnya. Durian orang tak kita tanam Mekah, tak kita tanam Madinah durian. Di Madinah orang tanam apa? Kurma. Maka berlakunya tabadul, pertukaran. Orang nak kurma,
kurma narik pada Madinah. Ditambah lagi dengan kempen-kempen daripada penjual kurma, tuan-tuan kurma ajwah yang terbaik buka puasa. Walaupun tidak disebut dalam hadis kurma ajwah, dia sebut rutab dan lain-lain, tapi tak apa. Orang Arab pula nak makan durian, dia kena mari cari tempat kita. Tabadul, maknanya ada negeri ni, dia punya kelebihan dia, buah kau ni. Pergi negeri lain, buah ni. Kita pergi negeri sebelah, ada pula banyak ke kacang pula. Kacang fustuk lah, kacang tu kacang ni. Masya Allah. Negeri kita ni pun berbeza-beza. Ada orang duduk sebelah ni, banyak buah kau ni. Ada orang duduk sebelah ni, banyak ni pula. Duk main berebut buah mangga ni pun tak mudah dah kita nak. Macam-macam mangga ada. Buah kelapa apa-apa jenis ada. Allahu Akbar. Kita kata qaddara fiha aqwataha. Banyak sekali faedah-faedah supaya kita menjadi manusia yang apa? Manusia yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan jadi manusia yang kufur. Kalau kita tak syukur, kufur. Dua tu ya. Kita pergi kepada yang keempat. Faedah yang keempat. Ayat yang ke-11. Bila Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi, bumi dan langit, Allah tanya. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا. Bumi dengan langit, mu nak ikut perintah aku dengan secara baik atau secara paksa? قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Langit dengan bumi kata, kami taat ya Rabbi, ikut, susunlah atas kami nak buat apa, buat. Maka perjalanan bumi sekarang ni aman, damai. Sekali-sekala jadi gempa bumi itu kenapa? Sekali-sekala timbulnya tsunami itu kenapa? Sebab mu buat maksiat, kamu tak dengar kata Allah, Allah nak cuit kamu supaya kamu sedar, supaya kamu insaf. Jadi dalam ayat ini para ulama tadabbur kata anna kulla jamadin, semua benda yang tidak ada akal, makhluk-makhluk ini di hadapan Allah Azza wa Jalla nampak dia tu macam ada akal. Sebab tu bila Tuhan tanya, dia jawab. Kami taat, kami ikut perintah Allah Azza wa Jalla. Ayat ini menjadi isbat at-tawaiyah wal karahiyah li ghairil aqil. Taat dan engkar bagi benda yang tidak berakal. Mana dia orang yang tidak berakal pun ada juga. Sebab itulah kita kata, walaupun dia tidak berakal, tapi dia patuh kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Semua benda tu ikut keadaan. Ada terdapat dari riwayat sahabat-sahabat dengar makanan bertasbih. Wahwa yukal, sudah dimakan tu bunyi duk tasbih. Jadi bila tasbih tu makna dia sendiri tu ada kehendak nak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu bila tengok bukit Uhud, Nabi cepatkan unta dia. Nabi kata jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit ini sayang kepada kita, kita sayang kepada dia. Allahu Akbar. Jadi kalau bukit, kayu, batu, bumi, langit taat kepada Allah Azza wa Jalla, ataina ta'in, maka bagaimana dengan kamu hei manusia yang memang ada akal, yang memang ada taklif, yang memang ada peraturan ini, kenapa tak mau taat kepada Allah Azza wa Jalla? Biasanya bila sampai bab ni, sebahagian daripada ulama kita, guru-guru kita, dia akan sebut tentang cerita pokok batang tamar yang kering di Masjid Nabi yang menangis. Ingat cerita? Kan? Satu hari Nabi kita khutbah, tinggal pokok tamar ni, pokok batang tamar yang kering menangis. Mana dia ada kehendak, dia tahu, masya-Allah. Baiklah yang terakhir ayat 12. Zalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha berkuasa, Al-Aziz. Aziz makna gagah perkasa. Tak ada siapa boleh mengalahkan dia. Al-Alim, lagi amat mengetahui. Maknanya susun atur dunia ini disusun oleh Allah Ta'ala yang gagah perkasa dan lagi Maha mengetahui. Maka kata di para ulama, kita yakinlah kepada Allah sebab dia sifat mengetahui. Semua yang dia buat itu apa?
berhikmah dan tersusun dengan begitu baik. Ni ada orang duk sebar di Facebook, orang ejen-ejen yang duk kempen supaya kita ambil wasiat. Hebah dia panggil. Tak tahulah. Kalau orang buat tuduhan, saya istighfar. Tapi nampak macam tersebar benda tu. Dia kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya 100% kepada faraid. Kalau ikut faraid, awak rugi. Sebab kamu isteri dapat 1/8 je harta. Sedangkan suami kamu tinggal juta-juta duit. Oh, habis, kena suruh suami buat hebah. Barulah kalau dia mati, kamu dapat 1 juta, 2 juta. Kita kata bercakap, tengok kiri kanan. Siapa yang mensyariatkan faraid? Allah. Mu baru jumpa dunia sehari dua ni. Boleh jadi ejen kumpul duit. Nah, orang lain kumpul duit, dia kumpul bonus. Tapi tiba-tiba bercakap nak kritik undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah nasihat kita kepada anak-anak muda, jangan terlalu gopoh sangat. Kan? Kita nak kritik hukum Allah, jangan. Kalau nak kempen hebah, nak kempen cara baik, berhemah, jangan sentuh faraid. Itu hak Allah. Zalika taqdirul azizil alim. Allah Ta'ala yang gagah perkasa, yang maha mengetahui, yang mensyariatkan perkara itu. Jadi di sini ayat ini juga menjadi peringatan kepada kita bahawa kita kena sentiasa takut kepada Allah. Jangan buat maksiat di tempat yang tersembunyi ataupun yang nyata. Les, kenapa? Sebab maksiat yang kita buat itu diketahui oleh Al-Alim. Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha mengetahui, dia tahu semua yang kita buat. Kerana itu para jemaah sekalian, kita jaga diri kita, kita jaga kita. Buatlah perkara yang baik, jangan buat perkara yang buruk. Jadi mudah-mudahan nasihat ini boleh berguna untuk kita, menjadi panduan dalam hidup kita ni, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung lagi ayat 13 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.